Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persidangan, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alina bil ilmi wa zaina bil hilmi, wa itridna bitaqwa wa jamminna bil afiyah. Allahumma ja'alna syakur wa ja'alna sabira wa ja'alna fi aina sukhira wa fi a'yunin nas kabira. Yang berbahagia Datuk Dr. Asraf Wajidi bin Datuk Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudara Syarif Sufian bin Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Hasmulni bin Hasan dan Barisan Kepimpinan Pengurusan Tertinggi Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Barisan Kepimpinan Esko Pemuda Malaysia, Ketua-Ketua Pemuda Negeri. Tidak ketinggalan juga kepada Saudara Muhammad Fadil bin Zulkifli, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Kedah. Bos, jangan bimbang kehadiran saya di atas pentas pada hari ini tidak mampu menandingi kehebatan bos. Jangan bimbang. Seterusnya kepada Naib Ketua Pergerakan Pemuda Negeri, Ketua Pemuda, Naib Ketua Pemuda Setiausaha Barisan Perwakilan, dan seterusnya hadirin yang dihormati dan dikasihi Allah sekalian. Rupanya mai duduk tang ni dia ketak juga anu. Tak apa, kita cuba tengok. Jadi penjaga masa kalau tengok saya ni terputih-putih, katuklah loceng tu pergi cepat-cepat, andaikan 8 minit. Dan terlebih dahulu saya mengambil kesempatan, saya Hayazi bin Azizan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jerlun, mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Kedah diamanahkan untuk bercakap sedikit sebanyak berkaitan dengan suara hati kita. Saya tidak mampu untuk bercakap soal ekonomi yang begitu tinggi. Saya tidak mampu untuk bercakap tentang soal agama. Sebab atas-atas pentas ni semua ustaz-ustaz hebat-hebat belaka. Jadi saya nak bercakap apa yang saya rasa, saya nak bercakap tentang soal hati kita. Saya nak bercakap tentang nada orang kampung dan juga bahasa yang mudah untuk kita faham. Jadi hak tinggi-tinggi itu biarlah perwakilan lain yang cakap. Sebab mereka lebih mengerti dan pastinya mungkin kita juga memahami. Dan di kesempatan ini saya nak mengucapkan juga jutaan terima kasih dan tahniah kepada Panglima Perang kita, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Asraf Wajidi. Di atas kesungguhan beliau memimpin. Tepuklah kuat sikit. Di atas kesungguhan beliau memimpin daripada tak ada apa sampailah ke sekarang ini. Seperti mana orang kampung saya, Kampung Lana Bulu kata, daripada zero to hero. Itu orang kampung saya. Lana Bulu, nama dia memang pelik. Sebab apa? Panglima Perang kita ini terus berjuang. Tanpa henti, apa sahaja isu-isu rakyat selalu diketengahkan. Beliau membantu dan sedikit sebanyak baru-baru ini telah pun membuktikan bahawa desakan beliau melalui pengeluaran khas KWSP telah pun diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi Yang Perdana Menteri pun dia duduk sak sangat, tak ada nak lambung, dia belah dah. Kita naik-naik dia hilang. Tuan-tuan, begitu juga dengan daya juang yang tinggi yang dipamerkan oleh Saudara Syarif Sufian bin Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Kita dengar macam-macam berkaitan dengan mereka berdua ini. Kita dengar desas-desus itu dan ini. Kita dengar kem itu, kem ini. Kita dengar pecaturan itu dan juga pecaturan ini. Jadi hari ini kita ambillah ketetapan bahawa kita sedang melaungkan dan sedang memperingati kepada semua bahawa kita nak menuju PRU 15. Jadi kita tengok dua permata ini supaya mereka terus bersama-sama dengan kita berbuat baik. Elok-eloklah dua-dua orang ni. Jangan kita duk laga-lagakan. Jangan kita duk tambah minyak. Kalau dengar sikit-sikit desas-desus, kita bagi dah mereka ini duduk bagi elok-elok. Boleh tak tuan-tuan?
Jadi kalau lepas dua ni duk berperang yang tu, yang ni siapa yang rugi? Sudah pasti kita semua. Tadi kita duk berteriak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Naib Presiden, kepada Tok Dek dan sebagainya berkaitan dengan calon muda. Kita semua yang jadi pemimpin-pemimpin parti di bawah ini semuanya. Kalau tak percaya, belahlah dada siapa pun. Jadi ketua pemuda ke, naib ketua pemuda ke, pemimpin-pemimpin di peringkat mana sekalipun, tak kala yang baru isi borang nak jadi ahli parti pun cita-cita dia nak jadi wakil rakyat. Jadi kita perbanyakkanlah, kita buat kerja elok-elok. Soal di Johor, soal di Melaka, soal di Sabah telah pun selesai. Tetapi tunggu giliran kita pula. Macam mana kita di negeri-negeri yang kalah yang lain ini? Bila kita nak bangkit untuk menang. Jadi percayalah, mungkin dengan percaturan yang hebat daripada ketua pemuda kita ini, percaturan yang hebat daripada Yang Berhormat Presiden Parti dan juga kepimpinan tertinggi, begitu juga dengan NKT 3 orang yang ada di atas pentas ini juga terlibat, memungkinkan UMNO ini mula disenangi dan juga diterima oleh rakyat dan juga pengundi kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, bahawa sesungguhnya kita pemimpin-pemimpin kerdil ini di peringkat bahagian ini lahir daripada sebuah kekalahan. Kita kalah di dalam PRU yang lalu. Kemudian kita inilah yang terus setia bersama kepimpinan parti. Kita tak lari. Orang lain lari meninggalkan kita. Kita diasak itu dan ini, kita terus berjuang. Jadi ketua pemuda di saat kekalahan ini begitu memeritkan. Kami di Kedah, tuan-tuan, kebanyakan ketua-ketua pemuda ini bukan hebat-hebat sangat pun. Ada yang buat bendang, ada yang ada kebun getah, tetapi demi sebuah perjuangan kita tak tinggal dan kita terus memikul amanah ini. Saya fikirkan ketua-ketua pemuda di tempat lain pun sama. Sama macam kami. Kalaulah Dr. Asraf bagi 300, semua dapat seorang 300. Tetapi kami yang tu sajalah. Mai perhimpunan Aguang pun naik bas. Kalau tak ada tiket bas, perasan tak mai dah. Jadi Dr. Asraf, tolonglah tengok kami ni bagi lebih-lebih sama hak susah-susah ni. Yang bagi sebelum ni, tahniah dan syabas. Itu cukup terbaik. Tetapi ke depan ini, bila kita bercakap kita dah jadi sebahagian daripada kerajaan, kita ada Perdana Menteri yang hebat daripada UMNO, kita minta lah bagi kerap sikit. Macam anak minta dekat pak, kalau pak tak ada pun dia cari juga. Dia mengadailah gelang-gelang yang ada dekat mak kita tu nak bagi kat anak-anak ni. Macam tu juga kita minta kat Perdana Menteri. Jangan putus asa, Dr. Asraf. No? Sebab apa, Dr. Asraf? Jangan marah, bos. Cara relin tu pun sakan. Masa pun lambat lagi kah? Jadi, tuan-tuan, begitu juga dengan seruan saya kepada barisan kepimpinan Esko ni. Ni bukan marah, ni teguran dan juga nasihat bersama. Tolonglah tengok anak-anak angkat sama di bawah ni. Kita pun bukan dahagakan duit ringgit, tetapi kita dahagakan belayan kasih sayang. Sekali-sekala ke sebulan sekali ke WhatsApp dah tanya, "Hai Mat, hang apa abang? Macam mana pemuda di bahagian hang?" Itu pun sudah memadai. Kita dah rasa seronok. Ya? Begitu juga peranan. Kalau tak percaya, tengok. Saya nak angkatlah sikit, pak angkat jerlun ini. Mak Leh. Tu Mak Leh. No? Dia tiap-tiap kali dia WhatsApp tanya. Dekat nak raya dia tanya, daging beli lagi tak Zam? No, begitu juga dengan bila nak musim sekolah, dia juga WhatsApp tanya. Anak-anak sekolah macam mana? Tak boleh bagi baju sekolah, pensil sebatang pun dia bagi. Jadi kita nak kasih sayang yang macam ni. Kita bukan nak harta-harta tinggi menggunung dan sebagainya, tetapi kita nak kasih sayang. Yang tu paling penting. Boleh tak barisan Esko? Kalau Ustaz Hafiz baguslah juga. Dia kata kita baca doa di dunia, hasil dia ambil di akhirat nanti. Tak apa, ada juga hadiah untuk kita. No? Yang lain tolong tengok Ustaz. Tu dia no. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini saya bercakap di atas pentas ini bukan niat untuk menanam benci di antara kita. Saya nak bercakap benar walaupun pahit untuk kita terima dan juga kita telan. Ini falsafah yang selalu kita dengar. Mengingatkan dan juga kita perlu mengimbau kembali. UMNO mula lahir pada tahun 1946, 11 Mei. Sudah pun lama.
Kalau orang tua lahir daripada 1946 ini, dia pun tua dah. Jalan pun tak larat dah. Dan kemudian apabila kita meniti kejayaan demi kejayaan, pada tanggal 9 Mei 2018 kita tewas. Tewas, saya fikirkan saya ni, bagi diri saya lah, saya fikirkan kita tewas ini, tewas mungkinlah sehina-hinanya. Sebab apa? Kita difitnah, kita dicaci. Waktu kita tewas tu ada juga kawan-kawan kita yang tak keluar rumah, termasuk dengan diri saya. Percaya? Tak percaya bahawa kita kalah ni betul ke UMNO kalah ni? Mana nak tunjuk muka? Keluar pi ke kedai kopi pun duk rasa macam orang duk tengok kita. Tu dia tu, Pok UMNO tu kalah. No, padan muka lepa. Yang ni yang kita rasa semuanya. Dan kemudian apabila kita bagi kesempatan selama 22 bulan kepada kerajaan Pakatan Harapan, mereka pun tak boleh buat terang mana. Waktu jadi pembangkang nak buat itu dan ini, mereka rasa seronok, mereka rasa hebat. Apabila rakyat memberi kesempatan kepada mereka, mereka tak boleh buat apa pun. Tabur janji itu dan ini, apa pun tak buat. Kemudian kegagalan tersebut memungkinkan kita wujudkan pula Kerajaan Perikatan Nasional. Kita menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional selama 7 bulan. Kemudian 7 bulan sahaja, Perdana Menteri pun mengaku segala kekhilafan beliau. Kemudian beliau jatuh secara terhormatnya di atas kesilapan tersebut, dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada masa kini kita menerajui kerajaan, walaupun suatu ketika dahulu kita dicemuh, dibenci dan diperlakukan sebagainya terhadap diri kita ini. Jadi tuan-tuan, apa salahnya? Apa salahnya kita memberi sedikit ruang waktu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Apa salahnya kita memberi ruang waktu kepada barisan kepimpinan jemaah menteri dan timbalan menteri kita ini untuk terus menabur bakti kepada kita? Soal PRU, soal pemilihan, memang kalau tanya kita ni, terutama saya yang dah habis umur pemuda ini, saya nak PRU dulu baru pemilihan. Tetapi ini desakan daripada kita. Kita ada perwira hulu balang kita di atas pentas ini. Biar mereka inilah yang mencatur. Berbincang, terus berbincang untuk kebaikan bersama. Kalau seboleh-bolehnya, kita adakanlah PRU dulu, kemudian barulah mengadakan pemilihan parti. Setuju tak setuju tuan-tuan? Sebab saya fikirkan ramai di atas pentas dan di dalam dewan ini yang dah habis umur. Yang tahun ini dah 40, tahun ini 41, 42, 43 dan ada yang dah 44 tahun. Kalau kita bagi dekat orang lain jadi ketua pemuda, kita bangun kerusi, bahasa kampung saya orang Kedah ni, kita gabuih pungkuk ni, gabuih punggung kita ni pakai tinggai lagu tu, tak ada apa. No, berjuang saat kalah sampai saat lah ni, kemudian kita bangun macam tu je. Benda ni kena fikir betul-betul. Big Boss kena fikir nasib kami ni. So, amui. Dan sebelum ini, duk tengah syok dia katuk pula dah. Dan sebelum ini waktu kita tak ada apa-apa, sewaktu baru-baru memikul, pelbagai desakan dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Ada yang ditukarkan tempat kerja, ada yang dibuat macam wow putus tali, sat pi sana, sat pi sini, sampai ada kawan-kawan kita sampai berhenti kerja. Didesak sedemikian rupa. Lah ni peluang ini kita kena manfaatkan sebaiknya. Gunalah. Sebab apa kita sering mendesak, kita nak calon muka baru, calon orang muda. Kini sampailah masanya. Sebab seingat saya di dalam politik ini waktu saya masuk, pemimpin-pemimpin terdahulu sering bercakap tentang soal peremajaan parti. Daripada PRU 2013 sampailah duk bercakap peremajaan parti dalam Perhimpunan Agung. Tetapi tidak buat pun, tak buat pun. Lah ni lah sewaktu kepimpinan Dato' Ashraf, kemudian barulah berjaya memujuk kepimpinan atasan untuk ditonjolkan muka-muka baru ini. Ada larat kita nak dengar saja. Mereka duduk dalam Dewan Merdeka tu, duduk atas pentas syok, tak sangka orang tepuk ribu-ribu orang, duk remaja parti. Kita pun tepuk, balik mai tak ada apa pun. Duk ada-ada tu lah. Bos kena peringat dekat mereka, janganlah kita duk panaskan lauk yang sedia ada tu. Duk kerja duk panas lauk tu ya 3-4 kali duk panas, kita pun makan tak sedap dah. Kita pun nak makan lauk baru juga.
rakyat dan juga masyarakat pengundi pun nak lauk-lauk yang baru ni. No, duk kerja orang Kelantan makan apa tu? Singgang. Duk kerja makan singgang ikan kembung tu sajalah. Kami pun nak makan singgang daging, singgang sekap dan sebagainya. Tetapi saya seronok singgang ni pasal Big Boss kami daripada Kedah rajin bagi makan singgang daging. Sebelum lauk tengah hari diperhangatkan, minta digulung kan. Oh, banyak lagi ni 14 helai lagi ni. Tak apa, lagi kita bayang sikit. Jadi tuan-tuan, saya juga di kesempatan yang ada ringkas-ringkas ni, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Yang Mohd Presiden kerana seringkali mendengar denyut nadi kita ini, apa sahaja yang nak dilakukan oleh pergerakan pemuda tiada halangan. Beliau memberi kerjasama yang sewajarnya kepada kita. Bagilah tepukan kepada Presiden. Tidak ketinggalan tadi berkaitan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya dah sentuh. Tetapi kita jangan jadi tukang yang cukup hebat menghukum kedua-dua insan ini. Cukup-cukuplah. Biar mereka ni selesai elok, kita kena jaga dua mutiara ini. Kita ada Presiden Parti, kita ada Perdana Menteri, kita jaga elok, jangan duk tumpang pelaga-pelaga mereka ni. Jangan duk bagi bergaduh. Sebab apa kita bergaduh? Kita parti keramat. Hari ini saya dipahamkan bahawa puluhan dan juga ratusan juru media-media yang duk ada dalam Dewan dan juga luar Dewan. Mereka nak dengar benda-benda ni. Mereka nak dengar soal kita bergaduh, soal kita kata dekat Presiden, soal kita kata dekat Perdana Menteri, soal kita kata dekat Ketua Pemuda, soal kita kata dekat Naib Ketua Pemuda. Ini mereka nak jadikan bahan cerita supaya kita UMNO ini terus bergaduh. Sebenarnya tuan-tuan, kita ini bukan tidak kuat. UMNO ini kalau tak kuat, dia tak boleh lahir daripada tahun dulu ni, 46 tu sampai kelar ni. No? Daripada dulu sampai kelar ni, kalau UMNO tak kuat, dia tak ada. Sebenarnya kita ni kuat. Tetapi yang melemahkan kita ini adalah sama-sama kita ini. Biar orang luar tu kata pilah apa pun kat kita, yang paling penting kita bagi steady. Kita jangan tunjuk masalah dalaman parti kita kepada musuh kita, yang tu yang paling mustahak. Baik, teruskan menggulung. Duk raja suruh gulung, sekali kita kira lah. Tuan-tuan, sikit lagi no. Boleh kot, saya kita makan tengah hari. Tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di kalangan kamu. Jadi kita kena taat dengan apa saja kerja buat dan juga arahan daripada pemimpin-pemimpin kita, selagi benda itu tidak memudaratkan kita. Kalau demi kebaikan, kita bagilah sokongan yang jitu kepada mereka ini. Yang tu yang paling mustahak. Hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun di helaian dan juga perengan terakhir. Saya nak selit juga berkaitan dengan permasalahan. Ini tentang denyut nadi rakyat. Sebab apa kalau kita lihat masyarakat, rakyat dan juga pengundi di luar bandar, di mana-mana sahaja, soal kebajikan mereka ni tak nampak parti lainlah yang mampu membantu mereka. Terutamanya di luar-luar bandar. Kalau soal kebajikan tak cukup beras, tak cukup makan dan sebagainya, mereka nampak UMNO ini sahaja. Macam kawasan kami di Kedah. Kononnya parti yang kuat itulah sepatutnya memerintah bagi jaga bagi elok. Tetapi tidak. Sewaktu pandemik COVID mula melanda, rakyat dan juga masyarakat ini, contoh paling mudah kalau nak bakul makanan, dekat pejabat UMNO dah mereka akan pergi ambil. Mereka tak sedar bahawa sesungguhnya kita, terutamanya di Kedah ini, tidak menjadi kerajaan. Tetapi di mana-mana saja soal kebajikan rakyat ini, masyarakat dan juga rakyat hanya nampak UMNO. Tetapi syabas dan tahniah kepada semua yang ada di dalam Dewan ini. Walaupun kita susah di saat kekalahan, kita masih belum lari daripada medan pertempuran ini. Tuan-tuan, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf, saya minta untuk diketengahkan satu usul berkaitan dengan petani-petani dan juga pesawah-pesawah. Pada masa kini di Kedah dah penghujung musim menuai. Suatu awal
untuk buat padi sebelum ini, kita dilanda banjir dan sebagainya. Ada juga petani-petani muda termasuk dengan diri saya ini. Tabur benih, tumbuhnya lalang. Tabur benih 3 kali, belum tumbuhnya padi. 3 kali, dah tak salah. Kemudian pihak berwajib termasuk dengan MADA dan juga Jabatan Pertanian. Ni nak kata kat orang. Mai dekat kami suruh isi borang saja. Ni borang bantuan, kita nak bantu sebab tabung padi tak tumbuh. Kita nak bantu sebab padi rebah. Maksud padi rebah ni, rebah tak boleh menuai langsung. Nak bantu. Tetapi isi borang sampai 4-5 bulan dah, segala tindakan apa pun tak ambil. Kesian kepada Pak Tani. Di hujung musim menuai, sepatutnya kita menikmati 1,800 kilogram hingga 2,000 kilogram. Tetapi pada kali ini hanya dapat 1,500 kilogram. Kalau kita nak kira dengan kos semai, kos benih dan sebagainya, sudah tentu petani-petani ini tak dapat apa. Macam saya kata tadi, bangun, gabui, punggung, dah selesai. Tak boleh. Jadi Dr. Ashraf kena lihat dan mohon kepada pihak berwajib, tolonglah naikkan dan juga beri subsidi padi. Kita bagilah bantuan bulanan seperti zaman Datuk Seri Najib bagi dulu. Sebulan RM200. Bolehlah penduduk-penduduk kampung ini beli beras, beli ikan, beli tepung, beli gula untuk menyara selama 3 bulan. Bukan minta lama, 3 bulan. Kalau boleh bagi sebulan RM300, nescaya petani-petani di Kedah sudah pasti memberi peluang kepada Barisan Nasional. Baik, saya pun dah beri peluang dah ni. Tuan-tuan, baik, terima kasih. Ni di hujung dah. Niat saya main duduk atas pentas ini bukan nak jadi hero. Niat saya tak ada. Bukan nak menanam benci di antara kita bersama. Tetapi nak melontarkan apa yang saya rasa. Bahasa dan juga susuk tubuh yang mudah untuk kita fahami. Jadi kita jagalah parti kita elok-elok, tuan-tuan. Kita jagalah. Jangan ada permusuhan di antara kita. Jangan ada KP bertelagah dengan KP. Jangan ada KP, NKP, SU bertelagah dengan jawatan kuasa. Yang paling penting kita duduk elok-elok. Tengoklah kami di Kedah ni di bawah kepimpinan saudara Muhammad Fadil. 15 bahagian kami boleh sokong dia sampai bila-bila. Hang tepuklah sikit, bos. Jadi tuan-tuan, saya nak akhirilah perucapan saya pada petang ini. Saya pun tak pandai mana sangat. Daripada Kedah saya datang. Menaiki bas ekspres perdana. Dalam perjuangan tiada pantang. Kejayaan untuk kita takkan ke mana. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hayazi yang mengakhiri dengan pantun.